أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Seluruh yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesihatan, kekuatan, kesabaran, umur yang masih ada, dapat sama-sama meneruskan kajian kuliah zuhur kita. Allah berkati pertemuan kita pada penghujung Zulqaidah. Zulqaidah, qa'ada, qu'ud, duduk, di mana orang-orang kafir Quraisy sebelum Islam mereka tak keluar rumah dalam bulan Zulqaidah, Zulhijjah. Mereka jaga kampung halaman, tanaman, ternakan, rumah keluarga mereka. Mereka tak keluar berperang ataupun berniaga. Maka ini juga diteruskan di zaman Islam, di mana Allah melarang kita berperang di bulan Zulqaidah dan bulan Zulhijjah. Bulan termasuk dalam bulan-bulan yang dilarang berperang. Ada kaitan dengan peperangan ini pada tengah hari ini dalam waktu yang terbatas ini, menggantikan Ustaz yang tak dapat hadir hari ini. Kita melihat sejarah Islam bermula daripada Nabi kita Muhammad SAW, di mana di zaman Nabi apa saja permasalahan, persoalan yang timbul maka akan diajukan terus kepada Nabi. Dan bila Nabi mengeluarkan keputusan fatwa, maka seluruh umat Islam menerima tanpa ada bantahan. Maka berlaku perubahan perangai, juga pergerakan manusia umat Islam selepas kewafatan Nabi kita Muhammad SAW dan nanti Khalifah Islam yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana masa berubah, waktu berubah perangai manusia. Tatkala Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, ada sebilangan umat Islam yang tidak setuju. Ada kata-kata di belakang yang tidak setuju dengan pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Antara alasannya bahawa Sayyidina Abu Bakar dan yang lain-lain yang berhijrah di Mekah adalah kaum muhajirin, sedangkan penduduk Madinah yang asal yang namanya Al-Ansar, maka mereka lebih layak untuk menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada beberapa kali Nabi memperingatkan antara mereka yang layak dan ada kemampuan dalam memimpin negara adalah di perkalangan antaranya mereka yang mempunyai ilmu yang tinggi. Bukan saja diperkebolehan kepimpinan, tapi mempunyai ilmu. Pastinya Abu Bakar yang banyak menghabiskan masa bersama Nabi dan merupakan orang yang pertama memeluk Islam. Banyak masa yang dihabiskan bersama Nabi. Apalagi tatkala berlaku peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Nabi.
Maka Sayyidina Abu Bakar digelar, Nabi memberi gelaran As-Siddiq, iaitu orang yang benar, orang yang jujur, orang yang ikhlas. Maka bila disebut nak jadi pemimpin ni, pastikan mereka adalah daripada orang yang jujur, yang ikhlas. Maka pastinya Sayyidina Abu Bakar mempunyai kelayakan tersebut. Bersepakat kebanyakan para sahabat untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama menggantikan Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang berlaku? Yang kita sebut berubah masa, berubah waktu, berubah perangai manusia. Tatkala kewafatan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, ada sebahagian di antara umat Islam yang jadi murtad, yang keluar daripada agama Islam. Ada juga di kalangan mereka yang mengikut kumpulan yang diketuai oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Di mana Musailamah Al-Kadzdzab ni dia ada perancangan yang dah lama untuk mereka, kumpulan ini merosakkan umat Islam. Maka antara perancangannya, bila Nabi wafat, Musailamah Al-Kadzdzab dan pengikutnya menawarkan kepada umat Islam harta, kekayaan, nama, pangkat, wanita, macam-macam ditawarkan. Sebab mereka menguasai ekonomi, di mana sebelum itu umat Islam ni kebanyakannya harta yang ada pun dinafkahkan, disumbangkan untuk pergerakan Islam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tak ada masa waktu mereka nak mengumpulkan harta, maka diambil kesempatan oleh Musailamah Al-Kadzdzab untuk mengumpulkan seberapa banyak harta sehingga dia merupakan orang yang terkaya ketika itu. Maka ramai daripada kalangan umat Islam yang terpengaruh dengan tawaran yang diberikan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Maka ketika itu pergerakan manusia, umat Islam ketika itu sangat dahsyat, di mana sekumpulan mereka ini telah terpengaruh dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya mereka jadi manusia yang madiyah, kebendaan, keduniaan dan sebagainya. Di samping belum yang besar tadi. Sehingga kan bukan sedikit yang menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Ratusan ribu, puluhan ribu yang ikut Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengambil keputusan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Di kalangan umat Islam sendiri tidak menyokong pandangan Sayyidina Abu Bakar, sebab mereka mendakwa Musailamah Al-Kadzdzab ini dia masih Islam. Dia hanya menolak satu saja rukun Islam, iaitu kewajipan mengeluarkan zakat. Yang lain dia terima. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan matematik dalam Islam ni bukan begitu. Matematik dalam Islam ni dia lain. Kalau rukun Islam itu 5, tolak 1 bukan tinggal 4, tinggal kosong. Kalau rukun Islam itu 6, tolak 1 bukan tinggal 5, tinggal kosong. Ayat Al-Quran tu kalau 6,666 ayat, tolak 1 bukan tinggal 65, dia tinggal kosong. Maka dengan itu para sahabat bersepakat mengumpulkan bala tentera untuk menghadapi Musailamah Al-Kadzdzab. Maka berlaku peperangan yang sangat dahsyat, mengorbankan begitu ramai para sahabat. Antaranya ribuan orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang hafiz yang di barisan depan yang terkorban dalam peperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menang, tetapi mengorbankan begitu banyak jiwa. Ini pergerakan perubahan perangai manusia di zaman Sayyidina Abu Bakar. Cuba kita lihatlah pergerakan perubahan umat Islam di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar, dia tidak berlaku perubahan di kalangan umat Islam. Perubahan yang berlaku ialah di kalangan orang yang baru masuk Islam. Di mana di zaman Sayyidina Umar, tentera yang diketuai oleh Sayyidina Umar ni telah berjaya menguasai ataupun menjatuhkan umpaya besar. Walaupun tidak keseluruhan umpaya Rom itu, tapi hampir setengah umpaya Rom itu dapat ditewaskan. Dan umpaya yang paling besar juga ketika itu iaitu umpaya Parsi, berjaya ditawan oleh tentera Sayyidina Umar. Akhirnya puak-puak Yahudi di Parsi, sekarang ini yang modern, dia tidak berpuas hati, ada dendam dengan Sayyidina Umar sebab meruntuhkan umpaya Parsi yang telah beribu tahun. Maka sekumpulan orang Yahudi di Parsi ini merancang untuk membunuh Sayyidina Umar.
Maka diutus seorang yang ada keistimewaan dan dia ada kelebihan untuk turun ke Mekah dan Madinah bertemu dengan Sayyidina Umar. Yang nama dia Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan seorang yang pakar dalam mencipta senjata ketika itu. Senjata ketika itu yang ada ialah pedang, lembing, panah dan sebagainya. Dia pakar. Maka satu hari Sayyidina Umar bertemu dengan Abu Lu'lu'ah di satu pasar. Maka Sayyidina Umar berkata ke Abu Lu'lu'ah, "Wahai Abu Lu'lu'ah, aku dengar maklumat yang aku dapat, kau adalah merupakan seorang yang ada kelebihan dalam mencipta senjata. Boleh tak kau ciptakan aku senjata yang istimewa?" Jawab Abu Lu'lu'ah, "Pasti boleh. Kan kau orang yang hebat, orang yang orang pemimpin yang hebat, sehingga berjaya meruntuhkan empayar Rom dan juga empayar Parsi. Pasti aku akan menciptakan kau satu senjata, dan senjata itu tidak dapat dilupakan sampai bila-bila." Maka itu Lu'lu'ah itu ya, pisau yang bermata dua ataupun bercabang dua, bagaimana wallahu alam. Maka satu hari waktu subuh, Sayyidina Umar sedang mengimamkan solat subuh di Masjid Nabawi. Abu Lu'lu'ah meluru ke depan dan terus menikam Sayyidina Umar dengan pisau Lu'lu'ah yang telah diletak racun dan meninggal Sayyidina Umar di dalam Masjid Nabawi itu. Maka kalau kita lihat di situ, yang membunuh Sayyidina Umar ini ialah dia berkalangan orang Yahudi daripada Parsi. Maka berakhirlah hayat seorang khalifah yang hebat ketika itu, khalifah Islam yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita lihat pula perubahan pemikiran manusia seluruhnya di zaman khalifah Islam yang ketiga. Kalau kita lihat dalam khalifah Islam yang ketiga, Utsman bin Affan, maka ketika itu berlaku peristiwa fitnah, adu domba yang sangat dahsyat. Siapa yang melakukan fitnah ini? Pasti yang datang daripada orang Yahudi juga. Yahudi ini daripada satu negeri yang namanya Sabah. Maka itu seorang Yahudi yang namanya Abdullah bin Sabah, berasal daripada negeri Sabah yang telah dijatuhkan dan ditawan oleh Sayyidina Umar juga. Maka Sabah ini adalah merupakan satu negeri yang hebat, sehingga dirakam dalam Al-Quran, "Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah." Maka sesungguhnya di negeri Sabah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Penduduk hebat. Dia telah maju dalam segala bidang kemajuan, pertanian, perdagangan, peternakan, pengisian semua. Dia telah menguasai negeri itu, hebat ketika itu. Maka Abdullah bin Sabah ini dia mengetuai kumpulan Yahudi, merancang mengadakan, menimbulkan berbagai fitnah dan akhirnya merancang untuk membunuh pula Sayyidina Utsman. Kalau kita lihat di situ sejarah yang membunuh Sayyidina Umar daripada kalangan Yahudi, daripada Parsi. Dia Sabah itu dia berhampiran dengan Parsi juga. Maka yang merancang pembunuhan Sayyidina Umar ini juga adalah daripada kalangan orang Yahudi. Ini pergerakan perubahan manusia bila umat Islam ini bila dah ramai umat Islam dan banyak negara-negara yang berjaya dibuka, yang namanya pembukaan negara-negara Islam. Maka Abdullah bin Sabah ini dia juga adalah merupakan satu kumpulan yang mendapat sokongan ramai daripada orang-orang Badui ketika itu. Maka satu hari dia mengeluarkan satu fitnah mengatakan bahawa Sayyidina Utsman ini dia pemimpin yang mementingkan diri sendiri, membela kekayaan keluarga dia. Sehingga kan dia mengatakan dia melantik gubernur kebanyakan di perkalangan ahli keluarga dia. Maka kalau kita lihat dalam sejarah, gubernur negara Islam ketika itu ada 24 orang. Di perkalangan keluarga Sayyidina Utsman 4 orang ya. 4 orang itu pun pasti ini di perkalangan ahli keluarga dia yang ada kelayakan, kemampuan untuk memimpin 4 orangnya. Tapi dia buat fitnah bahawa Sayyidina Utsman ini koloni mementingkan ahli keluarga, membela kekayaan diri dia. Maka fitnah ini berjaya menguasai umat Islam ketika itu. Bila Abdullah bin Sabah ini dapat melihat umat Islam dah terpengaruh dengan dakwah dia tadi, maka satu hari dia mengambil keputusan untuk menyerbu rumah Sayyidina Utsman,
membunuh Sayyidina Osman. Tatkala dia menyerbu rumah Sayyidina Osman ini, Sayyidina Osman sedang baca Al-Quran. Maka dia masuk dan dia bunuh Sayyidina Osman dengan kejam. Saya ingatkan jari-jari dia putus-putus semua, lengan putus, penuh dengan tikaman, berlumuran darah rumah Sayyidina Osman. Al-Quran yang Sayyidina Osman baca itu pun berlumuran dengan darah. Maka ini juga adalah merupakan satu tragedi yang sangat tragis, zalim yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di kalangan kumpulan Yahudi daripada Sabah, diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Berakhirlah sejarah sahabat Khalifah Islam yang ketiga, iaitu Sayyidina Osman bin Affan. Banyak sumbangan Sayyidina Osman dalam pembangunan negara Islam ketika itu. Maka bila Sayyidina Osman meninggal, dilantik Khalifah yang keempat. Khalifah Islam yang keempat ialah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ini bila dilantik menjadi khalifah, ramai orang yang melihat itu tidak layak. Bahawa Sayyidina Ali tidak layak. Ramai orang yang ada kelayakan lebih daripada Sayyidina Ali untuk dilantik menjadi khalifah. Tapi para sahabat melihat Sayyidina Ali ini adalah merupakan seorang yang pemuda yang pertama masuk mulut Islam, dan dia juga menguasai banyak ilmu. Sehingga kan Nabi menggelarkan Sayyidina Ali ini babul ilmi, iaitu orang yang banyak menguasai ilmu ini. Bukan saja ilmu agama, tapi ilmu matematik, ilmu sains, geografi, ilmu pertanian. Maka itu Nabi gelarkan dia babul ilmi, pintu kepada segala ilmu. Dan Nabi juga menggelarkan Sayyidina Ali ini karamallahu wajhah, itu mana dia? Sayyidina Ali ini Allah muliakan muka dia. Sayyidina Ali tidak pernah menghadapkan muka dia ke arah patung dan juga berhala. Maka tatkala Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah, timbul seorang sahabat yang nama dia Muawiyah. Muawiyah ni mengutus surat kepada Sayyidina Ali dengan kebetulan pula Muawiyah ni dia ada pertanian rapat dengan Sayyidina Osman. Maka Muawiyah mengatakan dalam surat itu, aku boleh menerima dan bersetuju untuk melantik engkau jadi khalifah, tapi dengan syarat. Syarat dia, engkau kena tangkap seluruh yang terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Osman, di penjara, di kisos dan sebagainya. Maka Sayyidina Ali menjawab itu permintaan Muawiyah dengan mengatakan, sekarang ni masa kita nak menyatukan semua umat Islam yang dalam keadaan kucak-kacir ni, gaduhan, dan timbul pula macam-macam kumpulan ni, Mu'tazilah, Qadariyah, antaranya Syiah dan sebagainya. Maka kita kena satukan kumpulan-kumpulan ini, barulah kita mengambil langkah untuk menangkap, mencari mereka yang terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Osman. Maka Muawiyah tidak boleh terima alasan Sayyidina Ali itu. Maka Muawiyah dia mengumpulkan bala tentera daripada Mekah dan juga Madinah, diketuai oleh Siti Aisyah. Kalau kita lihat di situ, satu peristiwa yang sangat dahsyat. Muawiyah berjaya dia menguasai Siti Aisyah. Siti Aisyah kan ibu mertua kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini menantu ni. Mengapa? Sebab kan ada satu hari, satu masa di mana berlaku fitnah zina kepada Siti Aisyah. Dalam satu rombongan, Siti Aisyah tertinggal. Bila tertinggal, sahabat tumpangkan untuk dia. Bila sahabat tengok, ada orang ambil kesempatan untuk memfitnah Siti Aisyah, mengatakan Siti Aisyah berzina dengan sahabat tadi. Maka para sahabat tidak menerima fitnah itu. Tapi bila diajukan kepada Sayyidina Ali, apa pendapat Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengambil pendekatan mendiamkan diri. Dengan mendiamkan diri itu menyebabkan Siti Aisyah ada rasa kecil hati dengan Sayyidina Ali. Maka Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, satu ketika nanti kamu akan berdepan dengan masalah besar dengan Siti Aisyah. Ketika itu selamatkanlah dia. Maka bila tentera Muawiyah yang diketuai Siti Aisyah bergerak ke Kufah, pada peringkat awal ya, bukan hasrat untuk berperang, tapi untuk menekan Sayyidina Ali supaya menangkap ataupun mengkisah, membunuh, memenjarakan mereka yang terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Osman. Tapi tetap ditolak oleh Sayyidina Ali. Maka Muawiyah dengan tentera berkhemah berhampiran Kufah, dan dalam masa itu Muawiyah telah menghantar dia punya perisik di kalangan orang Yahudi Abdullah bin Sabah tadi untuk mencari mereka yang terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Osman tadi. Maka Abdullah bin Sabah tadi dia telah dapat mengetahui
di mana Muawiyah telah mengantar wakil tadi untuk menjadi pembunuh tadi. Maka Abdullah bin Sabah dan pengikutnya merasakan dia tidak selamat. Maka bila dia rasa tak selamat, dia bawa tentera dia bergabung dengan Sayyidina Ali. Bila dia bergabung dengan Sayyidina Ali, dah menyebabkan Muawiyah jadi lebih marah. Kita nak mencari pembunuh, dia pergi bergabung dengan pembunuh. Seperti yang berlaku di Rusia, di Ukraine sekarang kan. Maksudnya dalam masa Rusia serang Ukraine, dalam masa yang sama pula Finland dengan Sweden mendakwa dia nak bergabung dengan NATO, menyebabkan Rusia bertambah marah. Sama lah tadi, maksudnya bila Abdullah bin Sabah tadi bergabung dengan Sayyidina Ali, menyebabkan Muawiyah bertambah marah. Bila Abdullah bin Sabah dapat mengetahui kemarahan Muawiyah tadi, dia ambil kesempatan perancangan. Apa perancangan dia? Satu malam dia pergi serang khemah Muawiyah. Dalam masa sama-sama juga dia pergi serang khemah tentera Ali. Dalam waktu malam tak nampak. Bila sahabat tanya siapa yang serang kita, kumpulan Abdullah bin Sabah tadi jawab, Yahudi tadi, aku nampak tadi, kita nampak tadi, yang datang serang kita ialah tentera Sayyidina Ali. Dalam khemah tentera Sayyidina Ali pula, bila keputusan kabur itu, bila sahabat tanya siapa yang serang kita, dia juga jawab, aku nampak tadi tentera Muawiyah yang datang serang aku. Maka timbullah perasaan tak puas hati di perkalangan bahawa kumpulan ini besoknya berlaku peperangan yang sangat dahsyat. Itu namanya peperangan Jamal. Mengorbankan juga ramai para sahabat. Inilah peperangan yang pertama dalam Islam, namanya peperangan Jamal. Pertemuan antara anak menantu dengan ibu mertua. Tak ada sahabat yang sanggup untuk membunuh Siti Aisyah, tapi dia ambil keputusan untuk dia panah kaki unta yang dinaiki oleh Siti Aisyah. Itu unta tu namanya Jamal. Itu peperangan Jamal. Bila unta tu jatuh, maka tentera Muawiyah kalah. Maka ingat pesan Nabi tadi, maka Sayyidina Ali menghantar semula Siti Aisyah balik ke Madinah dengan selamat, diiring oleh ramai tentera-tentera wanita. Dah ada lah tentera wanita ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat di situ, mengapa sampai berlaku peperangan? Tak adakah jalan perdamaian untuk mengelakkan peperangan tersebut? Bukan peperangan itu antara anak menantu dengan ibu mertua. Tapi kalau kita lihat peperangan dalam manusia ini, dia telah berlaku daripada Nabi Adam lagi, adik-beradik kan, Qabil dengan Habil. Ini menantu dengan mak mertua. Perkara yang mungkin tak boleh dapat dielakkan. Maka sebenarnya kalau kita tengok kesimpulan dia, mereka pun pernah berkata kepada Allah tatkala permulaan penciptaan manusia itu. Apa kata mereka? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah kau nak jadikan ciptakan satu lagi makhluk yang namanya manusia untuk duduk di muka bumi, melakukan kehancuran, kerosakan, kemusnahan, kemungkaran, maksiat, dan berlakunya peperangan antara mereka, pembunuhan dan sebagainya. Allah jawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Maka mereka ni bila Allah bagi tahu baru dia tahu. Kalau Allah tak bagi tahu dia tak tahu. Mereka ni makhluk yang sentiasa patuh kepada Allah. Dia taat, tunduk kepada Allah. Yang tawaf, yang rokok, yang sujud 24 jam, yang berzikir, bertasbih 24 jam. Itu mereka. Maka mengapa Allah sebut Inni a'lamu ma la ta'lamun? Sebab Allah datangkan para nabi, para rasul. Allah datangkan kitab-kitab. Allah datangkan peringatan. Allah beritahu balasan syurga, balasan neraka, balasan baik, balasan jahat. Di sana ada halal, ada haram, ada kebatilan, ada kebenaran. Maka siapa yang taat kepada Allah pasti ke syurga. Siapa yang ingkar pastinya ke neraka. Wa iyyazubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak kaitkan sekarang dengan peristiwa yang berlaku ini, bahawa yang namanya manusia ini dia tidak sunyi daripada peperangan. Peperangan sentiasa hadir dalam kehidupan manusia. Hanya kita sekarang beberapa tahun tidak berlaku peperangan. Tapi bukan bermakna bila tak berlaku peperangan itu kita duduk diam. Sebab dalam surah An-Nisa ayat yang ke-76 muka surat 90 Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum. Apakah engkau tidak lihat wahai Muhammad, dari kalangan manusia ni bila kita tegah untuk supaya mereka tahan diri tangan mereka berperang,
Ini sekarang ni Allah tak lagi kita berperang. Tapi ada juga yang nak berperang, nak bergaduh kan. Sebab Islam ni bukan agama berperang. Tapi dalam masa yang sama, dalam waktu yang tidak berperang ini, apa yang perlu kita buat? Antaranya Allah sebut dalam ayat itu, wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat. Sekarang ni tak ada orang yang melarang kita datang masjid, datang surau untuk solat. Solat itu bukan di rumah, solat itu berjemaah di masjid dan di surau. Maknanya kita kena memenuhkan ruang-ruang masjid surau kita, di mana kita dalam keadaan aman ini untuk apa? Dengan solat inilah membina kekuatan zahiriyah dan batiniah kita, mempereratkan persaudaraan dan ukhuwah antara kita melalui solat ini. Maka Allah perintahkan dalam keadaan aman ini kamu kena dirikan solat. Di sinilah tempat kita membina kekuatan dengan ustaz-ustaz, ulama-ulama menyampaikan kuliah ini untuk memberikan kefahaman kepada kita tentang apa keperluan hidup kita ini, apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ini, apa tanggungjawab dan kewajipan kita yang perlu kita lakukan. Wa atuz zakah, yang kedua Allah perintahkan supaya kita keluarkan zakat. Bagaimana kalau kita nak keluarkan zakat? Kalau kita tak ada duit, maka kita kena jadi orang kaya. Bila kita jadi orang kaya, baru kita mampu mengeluarkan zakat. Kalau kita tak mampu menjadi orang kaya, kita kayakan orang lain, orang Islam, orang beriman supaya jadi kaya. Bila dia kaya, dia akan mengeluarkan zakat. Zakat itu dapat membina kekuatan umat ini, menyediakan kekuatan ketenteraan dan persenjataan dan sebagainya. Sebab bila sampai masuk waktu berperang, falamma kutiba alaihimul qital, kita pasti akan berperang. Satu waktu kita akan pasti berperang. Kita tak boleh nak elakkan. Jangan kita jaga, kita tak nak berperang. Kita nak wujudkan zon aman, zon bebas senjata. Kita tak nak berperang. Nak aman macam mana kalau kamu tak ada senjata? Kalau kamu ada kekuatan, orang akan takut. Tapi kalau kamu tak ada kekuatan, kamu akan kena buli ya. Tapi dalam Islam ni, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu kena persiapkan diri kamu daripada segala jenis kekuatan. Kekuatan apa yang kita ada? Saya biasa jual daging. Nak puasa, nak kaya, saya jual daging. Banyak tempat saya jual daging. Bila nak potong tulang tu, Ustaz tolong potong Ustaz. Kecil ni potong kat rumah lah. Tak ada parang Ustaz. Parang pun tak ada kat rumah lah. Boleh pakai pisau bang, pisau tumpul. Pisau pun tumpul bang. Bukan kita lagi pedang bersamurai, bukan kita. Tak kita lagi. Parang pun tak ada rumah kita. Sebab apa? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Memang Allah tak suruh kita berperang, kita kena sabar dengan keadaan ini. Tapi sempadan negara kena jaga. Sempadan negeri kena jaga. Sempadan kampung kena jaga. Sempadan rumah kita kena jaga. Habis kita berperang, tak apalah, kau nak bunuh aku, bunuhlah. Tak boleh kita dekat dia. Mari wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya ayyuhallazina amanu khudhu hizrakum. Wahai orang yang beriman, hati-hati, jaga-jaga, berwaspada. Musuh kamu sentiasa mencari jalan untuk menghancurkan kamu. Banyak ayat ini. Boleh katakan tuan-tuan dan puan, setiap surah dalam Quran ini ada menceritakan tentang peperangan. Bila kita cerita peperangan, banyak kita tak suka. Tapi inilah kenyataan. Tapi tak tempat saya nak cerita lebih panjang lagi. Sekarang itu untuk tengah ini, mudah-mudahan ada keberkatan pertemuan kita sama-sama untuk beri pengajaran yang tiba dan untuk meneruskan kehidupan ini. Hati-hati jaga-jaga berwaspada dalam kehidupan kita. Saya mohon maaf kelemahan kekurangan kesilapan. Saya masa jumpa lagi insya-Allah. Masih ada tamu kita sediakan untuk pembangunan tapiz kita. Aku tapiz kita. Terima kasih. Tutup dengan zikir ini. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, أميتنا على دين الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل منكم منا ومنكم تقبل يا كريم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.